Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Yang berhormat Timbalan yang dipertua, yang amat berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan, yang berhormat Ketua Pembangkang dari Gunung Semanggul, ahli-ahli yang berhormat dari pihak kerajaan, rakan-rakan yang berhormat dari pihak pembangkang, yang berusaha ketua-ketua jabatan, pengamal-pengamal media, dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur pada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang untuk bertemu dalam persidangan pada hari ini. Moga-moga persidangan kita pada hari ini diberkati dan dirahmati Allah Ta'ala. Yang pertamanya, saya mengucapkan tahniah kepada Adun Kota Tampan yang dilantik sebagai Menteri Besar Perak. Seterusnya tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Mat Zahir dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan. Tahniah juga kepada Adun Canning yang dilantik sebagai Timbalan Speaker. Seterusnya, esko-esko yang dilantik dan rakan-rakan baik sama ada daripada pembangkang dan kerajaan yang telah dilantik sebagai ahli dewan pada hari ini. Seterusnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak yang telah membentangkan belanjawan 2023 pada 22 Disember yang lalu, yang mana belanjawan yang bertemakan Perak Makmur Rakyat Sejahtera. Saya kira belanjawan yang telah dibentangkan sangat baik dan komprehensif. Namun begitu, saya yakin masih terdapat ruang-ruang yang boleh ditambah baik untuk manfaat rakyat negeri Perak pada masa akan datang. Tidak lupa juga tahniah dan terima kasih kepada kerajaan negeri yang telah memberi bonus sebanyak sebulan setengah dan minimum RM2,000 kepada kaki tangan kerajaan negeri Perak. Terima kasih sekali lagi. Yang berhormat Timbalan yang di-Pertua, ingin saya tegaskan dalam Dewan yang mulia ini, belanjawan yang bernilai hampir 1.19 mestilah diuruskan dengan sebaik mungkin, dengan penuh rasa tanggungjawab dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan ketirisan dan penyelewengan dalam menyampaikan bantuan pelaksanaan projek dan lain-lainnya. Saya mengajak rakan-rakan ahli yang berhormat supaya sama-sama kita menghayati sepotong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Anfal ayat 27. Mengambil ibrah daripada ayat ini, saya mengingati diri saya sendiri dan kita semua agar tidak mengkhianati amanah ini, khususnya kepercayaan rakyat negeri Perak yang telah mengundi saya dan tuan-tuan semua pada PRU 15 yang lalu. Yang berhormat Timbalan yang di-Pertua, di kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak yang meneruskan peruntukan kepada semua adun negeri, termasuklah adun Dewan Negeri Pembangkang. Dan saya mengharapkan semua bantuan dan peruntukan ini disalurkan melalui Pusat Khidmat Ahli Dewan Negeri yang telah dipilih sah oleh pengundi ataupun rakyat pada PRU yang 15 yang lalu. Janganlah diwujudkan mekanisme yang lain untuk penyaluran tersebut, seolah-olah menafikan hak kami sebagai ahli-ahli yang berhormat di pihak pembangkang.
Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, pada kesempatan ini juga saya ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat, terutamanya di pihak kerajaan berkaitan beberapa keperluan bagi tempat yang saya wakili, iaitu Dun Lubuk Merbau. Pertamanya, saya mohon kepada pihak kerajaan supaya dapat menambah dan meluaskan perkhidmatan bas Perak Sejahtera bagi laluan Kuala Kangsar pada Rengas, bagi menampung permintaan pengangkutan awam di kawasan ini. Laluan ini adalah laluan utama dan kritikal, terutamanya bagi golongan pelajar. Seterusnya, saya juga mengucapkan tahniah pada kerajaan negeri atas peruntukan sebanyak 10 juta untuk tujuan baik pulih dan bina baru masjid dan surau. Justru itu saya memohon supaya sebahagian peruntukan tersebut diberi dan disalurkan untuk pembinaan masjid di Taman Puncak Bougainvillea. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, terdapat lebih 700 buah rumah dalam taman tersebut. Namun sehingga sekarang ini masih tiada masjid didirikan di situ. Setiap kali hari Jumaat, penduduk taman ini terpaksa pergi ke masjid lain yang agak jauh untuk menunaikan solat Jumaat. Dengan adanya masjid ini, insya-Allah aktiviti keagamaan di taman ini akan lebih rancak dan lebih meriah. Timbalan Tuan Yang di-Pertua, saya juga mengharapkan pihak kerajaan dapat menyediakan peruntukan tambahan untuk memwujudkan prasarana masjid, iaitu masjid yang mesra musafir, terutamanya bagi masjid-masjid utama dan tumpuan bagi setiap daerah. Fasiliti seperti ruangan rehat dan makan, koperasi, kafeteria, penginapan dan lain-lainnya seharusnya diwujudkan supaya memudahkan pengunjung yang datang dari jauh. Boleh kita ambil contoh antaranya Masjid Nurul Salam yang di Kerik. Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, seterusnya saya juga memohon supaya pihak kerajaan negeri dapat menambah peruntukan untuk menaik taraf prasarana sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah pondok dan sekolah agama rakyat, utamanya di Dun Lubuk Merbau. Saya percaya masih banyak sekolah-sekolah aliran ini yang jauh ketinggalan dari sudut fasiliti seperti asrama, perpustakaan, surau dan sebagainya. Seperti mana sekolah-sekolah kebangsaan disediakan laluan melintas jalan, begitulah juga sekolah-sekolah tahfiz dan sekolah agama rakyat yang memerlukannya. Timbalan Yang di-Pertua, seperti yang telah dibentangkan, kerajaan negeri ini memperuntukkan sejumlah 35 juta kepada JKR untuk tujuan projek jalan. Saya mewakili rakyat Dun Lubuk Merbau ingin memohon supaya sebahagian daripada peruntukan tersebut digunakan untuk membaik pulih dan menyelenggara beberapa buah jalan di Dun Lubuk Merbau. Yang di antara yang dikenal pasti yang telah lama mendapat rintihan dan mendapat perhatian dari penduduk, iaitu laluan utama Pekan Padang Rengas sehingga ke Jalan Petronas Padang Rengas. Begitu juga jalan-jalan di kawasan kampung, iaitu Kampung Lalang, Kampung Labu Kubung, Kampung Lubuk Merbau dan sebagainya. Kerana dibimbangi jalan-jalan yang tidak baik ini akan membahayakan pengguna jalan raya, terutamanya di waktu malam. Ahli-ahli Dewan yang mulia, seterusnya saya memohon pihak kerajaan dapat menyediakan sedikit peruntukan untuk menghidupkan semula air terjun Batu Hampar di Kampung Lani. Ia sebagai satu destinasi pelancongan di negeri Perak. Dapat menyediakan landscape yang menarik dan infrastruktur yang baik, serta diyakini ia akan dapat menarik lebih ramai pengunjung datang ke sini. Seterusnya, ia merancakkan lagi aktiviti ekonomi bagi penduduk setempat. Timbalan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang mulia, kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah 96.8 juta kepada JPS.
Sambungan itu saya memohon supaya sebahagian peruntukan tersebut dapat digunakan untuk membaik pulih beberapa tebing sungai di beberapa kawasan di Dun Lubuk Merbau. Ada yang telah rebak dalam banjir baru-baru ini dan ada yang sedang menunggu masa untuk rebak. Dan saya mohon supaya kerja-kerja tebatan ini dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Dalam keadaan ini kita masih dalam fasa musim peralihan monsun laut. Di antara sungai-sungai yang terlibat dan kampung-kampung yang terlibat, antaranya lah Sungai Ulu Konsor, Sungai Cempias, dan kampung-kampung yang terlibat, Kampung Keros Seberang, Kampung Rambung, Kampung Buaya, Kampung Tenalik, dan banyak lagi kampung yang tak perlu disebutkan. Yang mulia, yang berhormat, Timbalan Yang Dipertua dan rakan-rakan mesyuarat. Seterusnya, isu besar yang dihadapi oleh seluruh dunia adalah isu food security. Dengan izin, keterjaminan bekalan makanan. Tiada siapa yang boleh menafikan betapa food security negara kita masih berada pada tahap yang lemah. Buktinya perang Rusia-Ukraine yang melanda telah menyebabkan keperluan makanan naik mendadak. Disebabkan kebergantungan kita kepada bekalan daripada luar negara. Justru itu, saya memohon pihak kerajaan negeri dapat memanfaatkan tanah-tanah terbiar di negeri Perak ini dengan semaksimum yang mungkin. Saya percaya masih terlalu banyak tanah terbiar, sawah yang tidak diusahakan, padang ragut yang tidak diseliakan di seluruh negeri Perak ini, termasuklah di Dun Lubuk Merbau sendiri. Antaranya, tanah di Cangkap Ponggin sebanyak 26 ekar, begitu juga di Bukit Payung 69 ekar di Mukim Lubuk Merbau. Seterusnya, saya percaya dengan sedikit peruntukan dan skim bantuan daripada pihak kerajaan buat kepada petani-petani, pesawah dan peternak, mereka akan lebih bermotivasi untuk memajukan kawasan-kawasan ini. Langkah ini bukan sahaja menambahkan pendapatan rakyat, bahkan ia membantu kerajaan meningkatkan keterjaminan makanan di negeri ini. Timbalan Yang Dipertua, golongan belia atau pemuda adalah golongan yang paling penting dalam pembinaan sebuah negara. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qadhawi rahimahumullah telah menegaskan, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, maka lihatlah generasi muda pada hari ini. Justru itu, saya mengesa pihak kerajaan negeri supaya dapat merencanakan pelan tindakan yang betul-betul serius dan bersungguh-sungguh dalam membentuk anak-anak muda kita pada hari ini. Masa-masa mereka harus diisi dengan aktiviti yang bermanfaat, aktiviti pengukuhan sahsiah dan pembinaan kepimpinan harus digilap daripada bangku sekolah lagi. Dan saya memohon pihak kerajaan supaya dapat menyediakan peruntukan untuk membina atau membaik pulih pusat kegiatan riadah anak-anak muda di luar bandar, khususnya di Dun Lubuk Merbau. Sehingga hari ini, hanya satu sahaja gelangan futsal yang betul-betul lengkap atau kondusif untuk anak-anak muda yang bersukan di Dun Lubuk Merbau, iaitu di Taman Datuk Mio Aris. Yang berhormat dan Timbalan Yang Dipertua, saya juga ingin memohon supaya kerajaan negeri dapat meneruskan program ke arah pembinaan kerjaya, seperti mana yang telah diwujudkan sebelum ini program Perintis Kemahiran, Klinik Kerjaya, program Perintis dan sebagainya. Ia wajar diteruskan, diluaskan supaya dimanfaatkan dan dapat dirasai oleh lebih ramai anak muda, khususnya anak muda di Dun Lubuk Merbau. Program-program sebegini sudah pasti akan membantu mengurangkan kadar pengangguran pada kalangan anak-anak muda. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua,
Tidak keterlaluan juga jika saya nyatakan bahawa internet sudah menjadi keperluan pada semua pihak pada masa hari ini. Justru itu, Lubuk Merbau memohon pihak kerajaan negeri dapat membantu dalam menyediakan serta memperluaskan jaringan internet, khususnya di Lubuk Merbau. Capaian internet di beberapa kawasan dalam DUM ini sangat terhad, sehingga menyukarkan para pelajar dan mahasiswa bagi mengikuti pembelajaran di atas talian semasa tempoh PKP yang lalu. Memohon jasa kerajaan yang seterusnya, antara yang terakhir, iaitu memohon jasa kerajaan negeri Perak, memohon kepada pihak yang berkenaan untuk membina lift ataupun eskalator kepada pengguna-pengguna bagi stesen kereta api Padang Rengas. Sebab stesen kereta api Padang Rengas ni agak unik sikit. Dah banyak juga stesen kereta api atau komuter yang saya pergi, ada lift. Tapi di Padang Rengas ni, tidak ada lift, tidak ada eskalator. Dan ini menyukarkan dan menyulitkan bagi warga Mas dan OKU, serta anak-anak kecil, bagi menggunakan komuter ataupun ETS. Maknanya, kena panjat menaiki tangga. Jadi agak unik sikitlah bagi pengguna-pengguna kereta api atau ETS komuter di Padang Rengas. Sedangkan stesen Padang Rengas itu merupakan stesen terakhir komuter di antara Padang Rengas ke Padang Besar. Jadi mohon pihak kerajaan negeri dapat memohon atau menyarankan pada pihak berkenaan bagi pembinaan lift ataupun eskalator. Yang penutupnya, Yang Berhormat Timbalan Yang Tertua, sebagai penutup, saya mengajak semua dan diri saya sendiri melihat dan menghayati apa yang disebut, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bil amil khairan, ja'alahu waziran sidqin. In nasiya zakarahu, in zakara a'anahu. Wa in arada Allah bihi ghairu dzalik ja'alahu wazirus su'. In nasiya lam yuzakkirhu, wa in zakaru lam yu'inhu." Yang bermaksud, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang raja ataupun pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu, yakni menteri atau penasihat yang benar dan ikhlas. Jika pemimpin itu lupa atau leka, nescaya diberi peringatan. Jika pemimpin itu mengingati, nescaya akan diberi pertolongan kepadanya. Sebaliknya, jika Allah menghendaki selain daripadanya, yakni keburukan kepada pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu yang jahat. Jika pembantu itu lupa dan lalai, nescaya tidak diberi peringatan. Dan jika diingati, nescaya tidak akan diberi pertolongan kepadanya. Riwayat Abu Daud. Itu sahaja daripada Lubuk Merbau, dan Lubuk Merbau menyokong apa belanjawan yang telah dibentangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Lubuk Merbau.